Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Kami dari kumpulan 3, Section 103, bagi kursus Falsafah dan Isu Semasa akan membentangkan tentang konsep kesejahteraan insan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Konsep kesejahteraan insan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Saya akan membahagi 3 aspek iaitu Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan konsep kesejahteraan insan yang terkandung di dalamnya serta hubungannya dengan hukum negara. Semua orang mesti tahu Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang utama dan tertinggi dalam negara kita. Ia bukan hanya sebuah dokumen perundangan tetapi juga panduan bagi pemerintahan dan pentadbiran negara. Dengan Perkara 183, ia membentuk asas sistem persekutuan demokrasi, berparlimen dan monarki efektif. Pemisahan kuasa kepada perundangan, eksekutif dan kehakiman mesti semat dan imbang di antara 3 kuasa utama dalam negara kita. Seterusnya, konsep kesejahteraan insan ditegaskan dalam perlembagaan sebagai nilai murni. Ia menekankan keselamatan, kesenangan, kesendosaan dan ketenteraman serta menyuarakan hak asasi setiap individu. Di bawah kerangka negara kita, keadilan sosial, kebebasan beragamaan, dan kebebasan mengikut kepercayaan sendiri diakui sebagai tunjang kesejahteraan insan. Selain itu, rukun negara juga sebagai panduan moral dan etika memiliki peranan penting dalam memastikan kesejahteraan insan. Ia membawa kita bersama sebagai satu bangsa yang berpilihan kaum dan agama. Rukun negara memegangkan prinsip keagamaan, kenegaraan, sosial dan lain-lain, menjadikan kita satu masyarakat yang menghormati perbezaan dan menghargai keharmonian. Oleh itu, marilah kita memahami perlembagaan persekutuan kita yang membawa konsep kesejahteraan insan. Isi yang pertama yaitu kebebasan beragama. Hak kebebasan beragama dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan yang termaktub dalam artikel 11 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, yang mana artikel ini menyentuh isu-isu berkaitan hak kebebasan beragama. Oleh itu, aspek-aspek yang ditekankan dalam artikel ini ialah yang pertama, hak kebebasan beragama, yang mana umumnya agama Islam merupakan agama rasmi di negara kita Malaysia. Namun, kita semua sedia maklum bahawa negara Malaysia mempunyai masyarakat majmuk di mana terdapat kaum Melayu, Cina, India serta bumi putra Sabah dan Sarawak. Oleh itu, setiap individu yang bukan beragama Islam berhak untuk menganuti atau mengamalkan agama mereka masing-masing. Seterusnya, dalam kebebasan berkumpul, setiap individu diberikan hak atas kebebasan berkumpul secara aman tanpa sebarang senjata. Hal ini untuk mengekalkan keamanan dan keharmonian di negara kita. Begitu juga, setiap agama diberikan hak untuk mengurus hal ehwal agamanya sendiri. Akhir sekali, dalam pendidikan agama, tiap-tiap agama diberikan hak untuk mengajar atau memberikan pendidikan agama dalam agamanya sendiri. Hal ini akan menjamin hak individu dan institusi untuk memberikan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan mereka. Seterusnya, saya akan membahaskan tentang demokrasi berparlimen. Demokrasi adalah sebuah kerajaan yang menjalankan di mana memberi kebebasan kepada rakyat. Individu yang mempunyai kebebasan tersendiri, contohnya badan kehakiman mengambil peranan di mana setiap individu diberikan peluang untuk membela diri sekiranya dituduh melakukan jenayah. Oleh itu, badan kehakiman tidak boleh berat sebelah dalam melakukan tugas mereka. Seterusnya, hasil daripada pilihan rakyat yang adil dan bebas akan membentuk sebuah kerajaan yang adil dan saksama. Dasar-dasar yang telah diambil oleh kerajaan terbentuk akan memberi tumpuan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Oleh itu, pilihan rakyat merupakan mekanisme yang penting dalam membentuk kesejahteraan rakyat. Bagi memenuhi keperluan asasi individu di Malaysia, kerajaan haruslah memberikan beberapa bantuan kepada rakyat, contohnya seperti bekalan makanan, pakaian dan sebagainya. Sesetengah rakyat mungkin tidak mempunyai atau tidak mencukupi akses pada sumber ekonomi untuk menanggung keperluan asas mereka. Oleh itu, demokrasi berparlimen merupakan satu bentuk kerajaan untuk membentuk kesejahteraan rakyat terjamin dan selamat. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Isi yang seterusnya adalah berkaitan hak kanak-kanak dan keluarga. Merujuk tafsiran Akta Kanak-kanak 2001, kanak-kanak bermaksud seseorang yang di bawah umur 18 tahun. Hal ini dikatakan demikian kerana kanak-kanak merupakan sebahagian daripada masyarakat yang amat pentingnya akan menjadi aset negara dan penyambung nanti pembangunan negara pada masa hadapan. Selain itu, hak asasi kanak-kanak adalah berdasarkan Konvensyen Hak Kanak-kanak 1898. Dalam konvensyen ini, kanak-kanak dikelaskan bersifat mudah dipengaruhi, memerlukan jagaan dan perlindungan khas. Ia meliputi hak sebelum dan selepas lahir, kepentingan hormat kepada nilai-nilai, kebudayaan komuniti kanak-kanak.
Seterusnya, terdapat undang-undang yang menyentuh berkaitan hak kanak-kanak dan keluarga seperti wujud perlindungan terhadap keganasan dan pemerdagangan manusia. Dalam perkara ini, ia menyentuh aspek melindungi kanak-kanak daripada sebarang keganasan fizikal dan seksual serta melibatkan pencegahan pemerdagangan manusia, termasuk kanak-kanak seperti yang termaktub dalam Akta 670 Undang-Undang Malaysia. Selain itu, perlindungan terhadap pengabaian. Sebagai contoh, kanak-kanak yang pinggir atau dipinggirkan selalunya berlaku akibat daripada kesibukan ibu bapa dan konflik keluarga. Mengikut statistik daripada Jurnal Kejuaraan dan Pengabaian Kanak-kanak, sebanyak 12.3% kanak-kanak di Malaysia mengalami kurang perhatian dan berasa terabai. Kesannya ia akan memberikan trauma kepada kanak-kanak tersebut. Tambahan pula untuk mewujudkan kesejahteraan insan, kanak-kanak turut mendapat hak menyuarakan pendapat yang di mana kanak-kanak turut memiliki kuasa untuk bersuara walaupun di usia yang masih muda. Contohnya dalam Konvensyen Hak Kanak-kanak CRC yang mengemukakan ia mengakui hak kanak-kanak untuk menyuarakan pandangan mereka dalam segala perkara dengan mempertimbangkan tahap kedewasaan dan kematangan mereka. Akhir sekali, hak untuk mendapat pendidikan dan kesihatan juga ada pada kanak-kanak, yang di mana kanak-kanak mempunyai hak untuk mendapat pendidikan dan kesihatan yang berkualiti. Menurut CRC, pendidikan kanak-kanak memiliki faedah seperti memiliki akses sepenuhnya untuk mengelakkan diskriminasi, pendidikan percuma, berkualiti dan kebebasan untuk berkembang. Bagi aspek kesihatan, setiap kanak-kanak mendapat akses perkhidmatan berkualiti, termasuk rawatan, pertalian, vaksinasi dan penjagaan kesihatan umum. Bukan itu sahaja, hak kesihatan juga melibatkan hak kanak-kanak untuk menerima nutrisi yang cukup untuk tumbuh besar yang sihat. Oleh itu, jelaslah kedua-dua aspek ini penting untuk dijaga agar dapat memastikan pembangunan kanak-kanak yang sihat, cerdas dan berdaya maju. Malahan, turut membuktikan hak ini menyokong prinsip asas kesejahteraan insan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Sekian daripada saya, itu saja. Terima kasih. Seterusnya adalah isi 4, iaitu kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Yang pertama, hak kebebasan bercakap. Hak ini dijamin dalam Perlembagaan Malaysia kerana ia membolehkan rakyat untuk menyuarakan hak-hak mereka dalam kehidupan masyarakat majmuk. Sebagai contoh, kepentingan makanan halal bagi masyarakat Islam kerana ia mengikut ajaran agama mereka. Yang kedua, hak kebebasan berhimpun. Hak ini membolehkan individu untuk menyuarakan pendapat dan menyediakan platform untuk membincangkan isu-isu tertentu. Ini berkontribusi pada aspek politik, ekonomi dan sosial negara serta menggalakkan dialog dan penyelesaian cabaran negara. Hak ketiga adalah hak kebebasan persatuan. Hak individu untuk menyertai atau berhenti dari sesuatu kumpulan. Ini mencipta peluang pengalaman pembelajaran yang tidak ada dalam pendidikan formal. Ini mendorong kerjasama, sinergi dan pembangunan hubungan dalam masyarakat. Sekian. Seperti yang kita sedia maklum, hak terhadap pendidikan ini telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dalam konteks Perlembagaan Persekutuan Malaysia, hak terhadap pendidikan ini menegaskan satu prinsip, iaitu prinsip kesaksamaan dan keadilan. Prinsip ini menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan tanpa mengira agama, kaum, keturunan atau jantina. Atau kita boleh katakan mendapatkan pendidikan tanpa ada sebarang bentuk diskriminasi. Selain itu, hak terhadap pendidikan ini juga dapat meningkatkan pembangunan insan. Melalui peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, hak terhadap pendidikan ini mampu membuka pintu peluang kepada semua pelajar tanpa mengira status ekonomi. Ini termasuklah mereka yang datang daripada keluarga B40 yang mungkin menghadapi kesukaran dalam aspek ekonomi atau T20 yang hidup dalam kemewahan. Tidak hanya itu, hak terhadap pendidikan ini juga merangkumi individu dari negara lain yang kekurangan dokumen pengenalan diri, seperti warga Filipina dan Thailand. Hak ini turut memberi peluang kepada golongan gelandangan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini bagi membantu mereka untuk mencapai kualiti kehidupan yang lebih baik. Bukan itu sahaja, hak terhadap pendidikan ini juga menjadi asas utama dalam menjaga keharmonian sosial dan kesatupaduan dalam kalangan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana individu yang berpendidikan lebih mudah untuk memahami, mengamalkan dan menerapkan konsep bersatu kita teguh dan bercerai kita roboh dalam kehidupan mereka. Penerapan nilai-nilai moral yang diperolehi melalui hak terhadap pendidikan ini akan membantu mereka menjadikan pendidikan sebagai aspek yang penting dalam mengekalkan keamanan dan kedamaian negara.
Assalamualaikum, nama saya Hajra Hamzah, nombor matriks BG22110119, dan saya akan membentangkan isi yang seterusnya, yaitu keabdian dan kerja paksa dilarang. Keabdian dan kerja paksa dilarang adalah merupakan salah sebuah kebebasan asasi yang termaktub di dalam bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan. Sebelum kita pergi lebih mendalam, saya akan menerangkan definisi kerja paksa terlebih dahulu. Kerja paksa didefinisikan sebagai seorang yang dipaksa bekerja melebihi tempo masa bekerja. Oke, keabdian atau kerja paksa dilarang yang wujud dalam perlembagaan persekutuan sudah pasti menjamin kesejahteraan insan, yaitu dengan melahirkan masyarakat yang harmoni. Keharmonian penting dalam menguatkan dan mengukuhkan hubungan antara majikan dan pekerja. Keharmonian akan dapat dipupuk apabila semangat ukhuwah yang kuat timbul dari persepsi pekerja yang merasakan bahawa mereka telah dilayan secara adil oleh pihak majikan. Seterusnya, mewujudkan insan yang adil. Keadilan sebagai tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada mana-mana pihak. Setiap pekerja perlu dilayan sama rata tanpa melihat jantina, agama, suku, dan sebagainya. Dengan menjadikan keadilan sebagai tunggak utama dalam setiap tindakan, ianya mampu mengelakkan berlakunya unsur penindasan atau kezaliman daripada mana-mana pihak. Akhir sekali, dengan termaktubnya keabdian dan kerja paksa dilarang di dalam perlembagaan persekutuan mampu menjamin kesejahteraan insan dengan mewujudkan budaya korporat yang sihat. Hal ini kerana pekerja lebih mudah melakukan tanggungjawab mereka tanpa paksaan atau dengan rela hati. Sekiranya budaya korporat sihat diamalkan, suasana kerja menjadi lebih positif dan lebih bahagia. Hal ini dapat membantu pekerja untuk sentiasa produktif sekaligus mewujudkan kesejahteraan insan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Isi yang ketujuh adalah kesamarataan di sisi undang-undang. Kesamarataan di sisi undang-undang bermaksud setiap individu, organisasi, ataupun badan hukum haruslah menghormati undang-undang, dan semua orang haruslah diperlakukan sama di hadapan hukum. Kesamarataan di sisi undang-undang ini dapat menjamin kesejahteraan insan dengan membentuk suatu hubungan sosial yang positif. Seperti yang kita ketahui, Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan kaum, agama, dan bangsa. Demi memastikan negara sentiasa berada di dalam keadaan yang aman dan sentosa, pemimpin negara haruslah memikirkan berbagai cara untuk mengelakkan sebarang konflik dan kontroversi di antara suatu kaum. Hal ini adalah untuk mengelakkan peristiwa berdarah yang pernah terjadi pada 13 Mei 1969. Peristiwa ini adalah tentang isu perkauman yang telah dibangkitkan oleh calon-calon pilihan raya serta ahli-ahli politik dalam kalangan parti pembangkang. Hal ini telah mengakibatkan berlakunya insiden kerusuhan kaum dan sesuatu kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini juga telah merenggut nyawa serta harta benda masyarakat sendiri. Oleh itu, tragedi hitam ini tidak diinginkan untuk berulang kembali oleh negara dan menjadi penyebab mengapa sesuatu negara itu haruslah mempunyai hubungan sosial yang positif. Selain itu, kesamarataan di sisi undang-undang juga dapat mengekalkan kesejahteraan insan dengan memperlakukan seseorang dengan adil tanpa melihat kepada status individu tersebut. Hal ini adalah kerana untuk mengelakkan berlakunya penyalahgunaan kuasa oleh orang yang lebih tinggi derajatnya. Antara contoh yang kita boleh ambil adalah daripada peristiwa di mana Sultan Johor iaitu Sultan Mahmud Iskandar yang telah membunuh seorang pemain golf iaitu Caddy. Oleh kerana pada masa itu Raja-Raja Melayu masih mempunyai kekebalan, maka beliau terlepas begitu saja tanpa sebarang tindakan undang-undang. Oleh itu, dengan adanya kesamarataan di sisi undang-undang, kesejahteraan dapat dicapai dengan lebih mudah kerana semua orang diberikan hukuman dengan sama rata tanpa adanya halangan status. Tanpa adanya penyalahgunaan undang-undang oleh pemerintah, ianya akan lebih mudah bagi masyarakat untuk mempercayai suatu pemerintahan. Ini juga akan membawa kepada kestabilan politik dan ekonomi. Seterusnya, kesamarataan di sisi undang-undang juga dapat membantu dalam kesejahteraan insan dengan memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia. Seperti yang kita pahami, kesamarataan di sisi undang-undang bermaksud bahwa setiap prinsip yang ada di dalam sebuah negara haruslah diterapkan secara adil dan saksama untuk semua orang tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Oleh itu, dengan adanya pelaksanaan undang-undang yang ketat dan sama rata di sebuah negara dapat menjamin bahwa hak asasi manusia dapat dijaga di negara tersebut tanpa adanya kerisauan. Ini dapat menjamin kesejahteraan insan kerana hak-hak seseorang di sebuah negara akan diakui dan dihormati tanpa pengecualian. Ini akan mengurangkan rasa tidak puas hati seseorang individu dan dapat mengelakkan daripada berlakunya peperangan di dalam sebuah negara. Tuntasnya, dapatlah kita simpulkan bahawa kesamarataan undang-undang dapat membantu dalam menjamin kesejahteraan insan dengan mencipta hubungan sosial yang positif di antara masyarakat sesuatu negara, mengelakkan berlakunya penyalahgunaan kuasa oleh seseorang individu, serta menjamin perlindungan kepada hak asasi manusia yang ada.
Kesejahteraan insan adalah amat penting dalam segala aspek dari segi fizikal, mental, sosial, dan rohani, kerana ianya dapat membantu dalam pembangunan pada masa hadapan dan peningkatan kualitas hidup. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang ketertinggian perlembagaan. Ketertinggian perlembagaan ini sangat penting untuk kesejahteraan insan. Perlembagaan ini telah menetapkan struktur kerajaan dan hak asasi manusia yang mempunyai 3 cabang, yaitu struktur perlembagaan, persekutuan, agung, eksekutif, dan legislatif. Ketiga-tiga struktur ini mempunyai tugas masing-masing dan hak kuasa yang diberikan oleh PPM. Kedaulatan undang-undang, kerajaan perlembagaan, sistem demokrasi berparlimen, hak asasi manusia dan kebebasan beragama merupakan prinsip-prinsip asas PPM. Prinsip ini telah menunjukkan bahwa prinsip ini dapat memastikan kerajaan Malaysia berfungsi dengan adil dan saksama. Kesejahteraan insan penting dalam ketertinggian perlembagaan kerana ia memainkan peranan dalam menentukan hak dan tanggungjawab Malaysia serta memastikan kestabilan politik dan ekonomi. Menjamin hak asasi manusia dan kebebasan individu adalah salah satu kepentingan utama dalam PPM. Ketertinggian perlembagaan adalah untuk memastikan bahawa semua rakyat Malaysia diperlakukan secara adil. Selain itu, Perlembagaan Persekutuan juga telah melengkapkan sistem pemerintahan Malaysia termasuk dengan kuasa dan tanggungjawab kerajaan persekutuan dalam persekutuan dan negeri. PPM melakukan ini untuk memastikan kerajaan berfungsi dengan efektif dan berkesan untuk memenuhi keperluan rakyat. Untuk menjamin kesejahteraan insan dengan baik, PPM akan terus diperbarui dan disesuaikan dengan keperluan semasa rakyat Malaysia. Secara ringkasnya, ketertinggian perlembagaan dalam kesejahteraan insan ini sangat penting agar semua dapat hidup dengan harmoni. Ketertinggian perlembagaan haruslah mementingkan kesejahteraan insan, semua rakyat, agar negara berada dalam keadaan yang terkawal. Halo, nama saya Erdogan Victor dan seterusnya saya akan membentangkan tentang isi ke-9 yaitu kebebasan diri. Pada poin pertama saya yaitu perkara 5 pertama, telah dinyatakan bahawa tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya, kecuali mengikut undang-undang. Oleh itu, setiap warga negara pada amnya mempunyai hak mereka tersendiri. Lebih-lebih lagi, perkara 5 ini telah diletakkan di bahagian teratas dalam bahagian 2, yang membuktikan ianya sangat penting. Di poin kedua, saya menyatakan tentang konsep kesejahteraan insan. Hal ini dikatakan demikian kerana konsep kesejahteraan insan juga dapat didefinisikan sebagai keselamatan suatu individu atau manusia. Oleh itu, perkara 5 ini sudah jelas membela masyarakat, terutama sekali insan yang tidak bersalah. Tambahan lagi, kesejahteraan insan juga bersangkut paut dengan keadilan sosial. Untuk menerangkan lebih jelas lagi tentang kebebasan diri, di poin yang ketiga yaitu perkara 5 kedua disebutkan tentang pengaduan yang dibuat kepada Mahkamah Tinggi atau mana-mana hakim Mahkamah Tinggi menyatakan bahawa seorang yang sedang ditahan dengan menyalahi undang-undang, maka hendaklah disiasat terlebih dahulu pengaduan itu. Melainkan jika mahkamah itu berpuas hati bahawa tahanan itu adalah sah, hendaklah memerintahkan supaya orang itu dibawa ke hadapan mahkamah dan melepaskannya. Perkara ini cukup membuktikan bahawa individu yang ditahan tidak akan dihukum serta-merta, tetapi disiasat dahulu oleh pihak berkuasa sebelum mengesahkan suatu keputusan. Seterusnya itu poin keempat, perkara 5 ketiga dinyatakan juga tentang seorang yang ditangkap hendaklah diberitahu dengan segera alasan-alasan penangkapan dirinya. Individu tersebut juga dibenarkan berunding dan dibela oleh peguam. Jelaslah bahawa dalam perkara ini juga mengukuhkan lagi kenyataan bahawa Perlembagaan Persekutuan Malaysia amat memprioritikan kesejahteraan insan. Secara tuntasnya, perkara-perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah demi kebaikan negara dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Oleh itu, mewujudkan masyarakat yang sejahtera juga adalah tanggungjawab setiap individu yang bergelar rakyat Malaysia. Tidak kira golongan atasan atau bawahan, semuanya mempunyai visi dan misi yang sama. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Menurut kejelasan ahli kumpulan saya sebentar tadi, kita telah memahami konsep kesejahteraan insan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang menggambarkan komitmen kita terhadap hak asasi keadilan dan masyarakat yang adil. Kesimpulan yang dapat kita ditarik adalah bahawa Perlembagaan Persekutuan Malaysia mencangkuk aspek-aspek yang penting untuk mencapai kesejahteraan insan secara menyeluruh. Aspek kebebasan beragama, demokrasi berparlimen, hak perlindungan kanak-kanak dan keluarga, hak terhadap pendidikan, kebebasan dari keabdian dan kerja paksa, kesamarataan di sisi undang-undang, ketinggian perlembagaan dan kebebasan diri adalah prinsip-prinsip yang menyokong visi pembentukan masyarakat yang adil dan kesejahteraan.
Perlembagaan Malaysia bukan sekadar satu dokumen undang-undang tetapi merupakan komitmen kita untuk membentuk masyarakat yang aman, stabil dan penuh kesejahteraan. Dengan memastikan hak-hak asasi dijaga dan taraf hidup ditingkatkan, kita berharap setiap insan dapat hidup bahagia dan gembira di dunia ini. Sebagai rakyat Malaysia, tugas kita adalah menjaga kepentingan kesejahteraan insan dan terus berusaha untuk memastikan perlembagaan persekutuan terus diperbaiki dan disesuaikan dengan keperluan semasa. Dengan itu, kita dapat menjalani masa depan yang gembira untuk Malaysia. Oleh itu, marilah kita bersama-sama membangunkan Malaysia yang adil, sejahtera dan bermakna untuk semua. Terima kasih.